Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni Sahih Fadhil Amal. Dalam kitab puasa lagi, kitab sahabat besar dia. Kita masuk subtopik dia, perkataan yang sebaiknya ditinggalkan dan berpuasa. Perkataan ucapan-ucapan yang kita baik kita tak ucap lah semasa dalam keadaan berpuasa. Hadisnya 419, Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 1093 meriwayatkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qala az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa sharabahu. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengan perkataan dusta lah, maka Allah tidak memerlukan dengan puasa orang yang sekadar meninggalkan makan dan minumnya. Hadis sahih. Jadi hadis ni hadis riwayat Bukhari dah. Jadi Allah tak perlu sekadar tinggal makan minum, tapi mulut cakap je dusta, beramal dengan perkara-perkara dusta dah. Atraf hadis yang sama boleh kita cari di hadis Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud 2362, At-Tirmizi 707, Ibn Majah 1989, An-Nasa'i dalam As-Sunan Kubra sebagaimana disebutkan dalam Tuhfatul Ashraf jilid 10 muka surat 38, Ahmad jilid 2 muka surat 452 dan 505, dan Bahaqi jilid 4 muka surat 270. Al-Bukhari menambahkan pada riwayat kedua dan juga Al-Bahaqi atas perkataan dusta serta perbuatan dan juga kebodohan. Perbuatan itu perbuatan dusta dan bodoh. Dalam riwayat Ahmad disebutkan dan kebodohan dalam puasa. Makna perkataan dusta adalah kebohongan dan kebodohan adalah kedunguan. Buat bodoh, buat masa puasa tapi buat panggil bodoh dah. Tindakan bodoh dah. Namun sah juga kemutlakannya atas semua bentuk maksiat. Jadi boleh juga masuknya beramal dengan kedustaan itu, beramal dengan maksiat maksudnya. Sebagai ulama salaf berpendapat bahawa puasa tidak sah baginya, namun jumhur ulama berbeza pendapat dengan sebagai ulama salaf tersebutlah. Tidaklah batal puasa, tapi pahala tak boleh lah. Ibnu Al-Arabi berkata, barang siapa yang melakukan hal itu maka dia tidak diberi pahala atas puasanya dah. Bukannya tak sah puasa, tapi pahala tak boleh. Disadur dari Fathul Bari jilid 4 muka surat 489. Okey, bab seterusnya menu berbuka yang disunahkan bagi orang-orang yang berpuasa. Ini buka puasa gapo, hak mau makan gapo dah buka puasa. Bukannya maksudnya mula buka puasa tu dah. Masuk maghrib tu buka puasa gapo? Nak makan lepas tu ke tengah malam kesau tu, ataupun makan lepas sembahyang tarawih ke lepas sembahyang maghrib tu nak kira. Hak memula ni buka puasa apakah menu yang sepatutnya nah. Hadis ke-420 Abu Daud rahimahullah dalam Sunan Abu Daud nombor 2356 meriwayatkan. An Anas bin Malik radhiyallahu an Anas bin Malik yaqulu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya fa in lam takun rutabatun fa ala tamaratin fa in lam takun hasawatin min ma'. Dari Anas bin Malik dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan beberapa butir rutab. Rutab ni kurma basah ni. Sebelum mengerjakan solat, jika tidak ada rutab, beliau berbuka dengan kurma kering. Kurma kering macam kita biasa makanlah. Jika tidak ada juga, beliau meneguk beberapa teguk air. Minum air je buka puasa dia. Bukan tak makan lepas tu tapi buka puasa ni. Sekarang ada air pun pada dah. Kita tak ada kurma lah. Rujuk makna hasawatun iaitu jamak dari haswatun atau al-haswatu, dan al-haswatu berarti sedikit air dan hanya sepenuh mulut saja tak lihat lisan Arab. Sekali sepenuh mulut sikit. Okey, atraf hadis lain daripada riwayat Abu Daud ni iaitu hadis riwayat Tirmizi Natas Mabna Ahmad jilid 3 104, Al-Hakim jilid 1 432, Al-Bahaqi jilid 4 239 dan Ad-Darqutni jilid 2 155. Ad-Darqutni berkata sanad hadis ini sanad sahih.
Polis berkata Ja'far bin Sulaiman adalah perawi yang hasan, hadisnya saduk. Namun pada periwayatannya dari Sabit terdapat komentar sebagaimana disebutkan oleh lebih dari satu ulama. Hadis ini juga datang dari jalur Sa'id bin Amir al-Dabai, dari Syu'bah dari Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas dengan redaksi perintah. Yang ditakhrij dikeluarkan oleh At-Tirmizi dengan atas pendapat, Al-Hakim jilid 1 431 dan Al-Bahaqi jilid 4 239 dan Ibnu Khuzaimah 2066. Al-Hakim berkata hadis ini sahih berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Akan tetapi keduanya tidak mentakhrijnya, tidak menukarnya, dan hal ini disepakati oleh Az-Zahabi, Imam Zahabi lah. At-Tirmizi berkata, kami tidak mengetahui seseorang pun yang meriwayatkannya dari Syu'bah seperti ini selain daripada Sa'id bin Amir. Dan gharib lah. Hadis ini adalah hadis yang tidak mahfuz, tidak terjaga lah. Dan kami tidak mengetahui asalnya dari hadis Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas. Hadis ini juga ditakhrij dikeluarkan oleh Abu Daud 2305, At-Tirmizi 558 dan 595, An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra sebagaimana disebutkan dalam Tuhfatul Ashraf jilid 4 muka 238, Ad-Darimi jilid 2 muka 7, Ibn Hibban nombor 892, Mawarid, Ibn Khuzaimah 2067, At-Tayanisi 161 dan 1261 dengan tahqiq penulis dan lainnya. Melalui beberapa jalur dari Asim al-Ahwal, dari Hafsah binti Sirin, dari Ar-Rabab, dari pamannya Salman bin Amir dengan hadis ini. Pak saudara dia Salman bin Amir dengan hadis ini. Ar-Rabab binti Sulay Ummu Ra'ih adalah perawi yang makbul, diterimalah sebagaimana disebutkan dalam Taqrib at-Tahzib dan dalam Tahzib at-Tahzib. Yang tidak meriwayatkan darinya selain dari Hafsah binti Sirin. Ibn Hibban menyebutkannya dalam As-Siqat. Hadis ini dihukumi sahih oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Az-Zahabi. Sekalipun dia menyebutkannya dalam Mizanul I'tidal. Dia berkata Ar-Rabab tidak dikenal kecuali dengan riwayat Hafsah binti Sirin darinya. Majhul lah kira kan. Hadis ataupun kurang lah. Hadis ini juga dihukumi sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Abu Hatim sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Talkhisul Habri jilid 2 muka surat 198. Kiplis berkata, lihat pula Al-Ilal karya Ibn Abi Hatim jilid 1 muka 237. Dia menyebutkannya melalui dua jalur, iaitu jalur sebelumnya dan jalur ini. Abu Hatim berkata semuanya sahih. Dalam satu tempat At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Pada tempat yang lain dia mengatakan bahawa hadis ini hasan sahih. Dia berkata Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Asim dari Hafsah binti Sirin dari Ar-Rabab dari Salman bin Amir dengan hadis ini. Syu'bah meriwayatkan dari Asim dari Hafsah binti Sirin dari Salman bin Amir tanpa menyebutkan dari Ar-Rabab. Sedangkan hadis Sufyan Ats-Tsauri dan Ibn Uyainah lebih sahih, lebih kuatlah. Demikianlah pula Ibn Aun dan Hisham bin Hasan meriwayatkan yang terdapat pada At-Tabrani 1192. Sa'id bin Amir berselisih dengan semua orang yang meriwayatkan hadis ini dari Syu'bah. Maka dia berkata dari Syu'bah, dari Khalid Al-Hazza, dari Hafsah, dari Salman dengan hadis ini. Ini kritik sanad ni ada perawi tu. Dia pelik daripada orang lain dah. Yang saya adalah menetapkan adanya Ar-Rabab. Dah. Sebagaimana disebutkan oleh At-Tirmizi, Al-Bahaqi dan mengutipnya dari Al-Bukhari. Lihat perselisihan tersebut dalam Tuhfatul Ashraf jilid 4 muka 25. Jadi perbahasannya Ar-Rabab ada tidak ada ni hak kuat yang bagi dia perawi tu ada Ar-Rabab ni. Ar-Rabab adalah perawi makbul yang terimalah dan barangkali jalur pertama pada bab ini menguatkan riwayatnya. Lihat Talkhisul Habri jilid 2 muka 199 ni kitab hadis bicara hadis-hadis dalam kitab fiqh ni. Dan jalur disebutkannya serta komentar mengenai hadis ini. Habis itu tentang kata cerita hadis ni panjang-panjang pembahasan sanad itu. Nabi buka puasa dengan rutab, lepas tu dengan kurma kering. Jika tidak ada juga teguk berapa air dah. Tu poin dia, perbahasan panjang tu ilmu hadis lah. Okay, habis itu keutamaan Lailatul Qadar dan bilakah kita nak cari dia dah. Lailatul Qadar ni bila dah. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadar lah. Qadar lah. Apakah Lailatul Qadar tu lah? Malam kemuliaan, malam penentuan tu dah.
Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turunnya malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala urusan. Lailatul Qadar, malam penentu ya dia. Malam itu penuh kesejahteraan sampailah terbit fajar. Surah Al-Qadar ayat 1 hingga 5. Itu ayat Quran melibatkan Lailatul Qadar. Nah. Itu malaikat dan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan ni lah ayat Quran ni lah. Dah surah Al-Qadar ayat 1 hingga 5. Hadis pula ada. Hadis 401 Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 35 meriwayatkan. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yaqum lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beribadah pada malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar itu malam Qadar lah, kerana iman dan mencari ridha Allah, maka diampunilah baginya dosa yang telah lalu. Atraf hadis yang sama boleh rujuk hadis Muslim. Ini hadis riwayat Bukhari dah. Atraf yang hadis yang sama boleh rujuk hadis riwayat Muslim 760 dan 176. Dan Al-Baqi jilid 4 306. Hadis ini juga ditakhrijkan oleh Bukhari 1901. Muslim Abu Daud 1372 atau Yalisi 2360 dan lainnya. Namun melalui jalur Abu Salamah dari Abu Hurairah dengan lafaz yang panjang. Ada suasana tu panjang cerita dia. Ada lafaz ni lah. Hadis ke-422 Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 2015 meriwayatkan An Ibn Umar radhiyallahu anhu anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadri fil manami fi as-sab'il awakhir faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum qad tawata'at fi as-sab'il awakhir faman kana mutaharriha faltaharraha fi as-sab'il awakhir. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi SAW diperlihatkan Lailatul Qadar dalam mimpinya pada 7 malam yang terakhir. Lalu Rasulullah SAW bersabda, aku melihat mimpi kalian itu tepat pada 7 malam yang terakhir. Orang siapa yang mencari Lailatul Qadar, maka hendaklah dia mencarinya pada 7 malam yang terakhir. Hadis sahih. Hadis ni hadis riwayat Bukhari juga. Jadi 7 malam terakhir hadis ni. Tadi cerita tentang beribadat pada malam Qadar kerana iman dan cari ridha Allah, apa dosa. Ni pula cerita nak cari bila dah. Ni pada 7 malam terakhir. Rujuk hadis riwayat Muslim 1165, Abu Daud 1365, Malik dalam Muwatta jilid 1 muka 301 dan Ahmad jilid 2 muka 8. Dalam riwayat lain yang terdapat pada Muslim lainnya disebutkan iltamisuha fil ashril awakhir fa in da'afa ahadukum aw ajaza fala yughlabanna 'ala as-sab'il bawaqi. Cari Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir, namun jika seorang dari kalian lemah atau tidak mampu, maka janganlah dia dikalahkan pada 7 malam sisanya, 7 malam terakhirlah. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata dalam Fathul Bari jilid 4 muka 132, hadis ini merupakan dalil atas mulianya kedudukan mimpi dan kebolehan menyandarkannya pada hal-hal nyata dengan syarat tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah syariat. Mimpi ni boleh, dia kata boleh lah buat sokongan, tapi tak boleh jadi hujah dah. Kena ingat banyak orang sesak ni ke mimpi ni dah. Kubur Nabi ni sini kubur dah. Dia kata kerana mimpi dah. Ambillah tu tentang cari Lailatul Qadar. Seterusnya memberi makan orang berpuasa. Kelebihan memberi makan orang berpuasa. Hadis ke-403 Abu Daud rahimahullah nombor 3804 meriwayatkan An Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'd bin Ubadah faja'a bi khubzin wa zaitin fa akala thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aftara 'indakum as-sa'imun wa akala ta'amukum al-abrar wa salat 'alaikum al-malaikah. Dari Anas radhiyallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Sa'ad bin Ubadah, lalu Sa'ad membawakan roti dan minyak. Lalu beliau makan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau ni Nabi kali makan dah. Nabi bersabda, orang-orang yang berpuasa telah berbuka di sisi kalian. Makanan kalian telah dimakan oleh orang-orang yang baik dan para malaikat membacakan selawat yang memohonkan keampunan bagi kalian. Jadi Nabi baca doa gini lah. Aftara 'indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa salat 'alaikumul malaikah. Ni dah Nabi baca puji dan doa lah kepada orang yang beri makan, kepada orang buka puasa dah. Jadi bolehlah ada kelebihan. Jadi dia doa enggak mustajab lah doa dia. Okey, hadis atraf pada hadis lain, ini hadis Abu Daud dan tempat lain pula ada di hadis Ahmad jilid 3 muka 108.
Dan Abdul Razak 1907 semuanya melalui jalur Ma'mar dari Sabit dari Anas secara marfu'. Tengah hadis ni, riwayat Ma'mar dari Sabit ini mendapatkan komentar, namun dia memiliki syahid sokongan daripada sahabat lah. Jadi takhrij dikeluarkan oleh Ahmad jilid 3 115 dan 201 202. Ad-Rimi jilid 2 musuh 25 dan Abu Ja'la 4319 dan 4301. Mula jalur Yahya bin Abi Katsir dari Anas dan hadisnya mursal. Hadis ini juga ditakhrij oleh Ibnu As-Sunni dalam Amalul Yaumi wal Lailah nombor 402 melalui jalur Qatadah dari Anas dengan hadis ini. Maka hadis ini sahih dengan jalur-jalurnya. Hadis ini berasal dari hadis Abu Hurairah sebagaimana disebutkan dalam Al-Ilal karya Ad-Daraqutni jilid 8 nombor 1395. Dan dia berkata hadis yang unggul adalah hadis Anas. Sekalipun hadis ini tidak menjelaskan tentang keutamaan, akan tetapi diambil dari doa Rasulullah bagi orang yang menyediakan berbuka. Ada kelebihan ni doa lah, dan kita boleh tiru orang boleh makan buka puasa, kita doa dengan doa ni lah. Kalau tak boleh ke Arab, masuk Melayu dah. Dah telah berbuka puasa ni. Orang baik makan buka puasa ni, dan semoga Allah malaikat doa, baca doa lah. Allah semoga Allah beri keampunan gitulah. Kalau ke Arab lebih baik dah, hak sunnah Nabi dah. Okey, habis pula hadis dhaif tentang keutamaan memberi makan orang yang berpuasa. Ni cerita hadis dhaif. Kalau nak pakar kita tahu dhaif. Tak boleh kita tak tahu dhaif dah. Hadis kepada Bapak At-Tirmizi rahimahullah dalam Sunan Tirmizi nombor 807 meriwayatkan an Zaid bin Khalid al-Juhanni qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fattara sha'iman kan lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'a. Zaid bin Khalid al-Juhani dia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyediakan berbuka bagi orang berpuasa, buka puasa lah, beri makanan berbuka, menyediakan makanan untuk berbuka bagi orang berpuasa, baginya pahala sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa. Sanad ni dhaif, hadis ni munqati'. Hal ni sahih sangatlah dah. Kita pakat orang berhujah dengan hadis ni lah. Hadis ni hadis riwayat Tirmizi dah. Jadi hadis ni kita biasa guna ni lah. Dalam fadhil amal ni boleh sikit, tapi kita tahu dah hadis ni tidak kuat kan dah. Jadi orang buka puasa, bila makan buka puasa ni seolah dia boleh pahala tanpa kurang sedikit pun. Tapi ada ulama faham hadis ni kuat pun dari segi kaedahnya. Orang yang bantu orang buat kebaikan, maka dia boleh pahala kebaikan orang tersebut. Termasuklah puasa dah. Ikut kaedah tetap maknanya benar dah hadis ni. Dari segi sanad masalah dah muqaddam. Atraf hadis ini boleh rujuk pada hadis An-Nasa'i dan dalam Sunan Kubra sebagaimana dikatakan oleh Al-Mizzi dan Tuhfatul Ashraf. Ibnu Majah 1346 dan lainnya. Hadis ini terputus munqati' antara Atta' dan Zaid bin Khalid sebagaimana disebutkan dalam Jami' At-Tahsin. Hadis ini berasal dari hadis Abu Hurairah namun tidak sabit, dan yang unggul adalah kemauqufannya. Tak sampai ke Nabi lah. Penulis telah merangkanya panjang lebar takhrijnya dalam tahqiq penulis dalam terhadap Fadail karya Al-Maqdisi nombor 217. Seterusnya hadis ke-405. Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 2016 meriwayatkan an Abi Salamah qala sa'altu Aba Sa'id wa kana li sadiqan faqala i'takafna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ashr al-awsat من رمضان فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع فرجعنا وما نرى في السماء قزعة فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهتي. وفي رواية لمسلم اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأواسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له فلما انقضينا أمر بالبناء فقوض ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد ثم خرج على الناس. Dari Abu Salamah dia berkata, aku bertanya kepada Abu Sa'id,
dan dia adalah teman baikku lah, saya rapat Abu Salamah ni. Abu Sa'id ini berkawan rapat dengan Abu Salamah. Dia berkata, kami beriktikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 malam yang pertengahan dari bulan Ramadan. Lalu beliau keluar pada pagi hari tanggal 20. Lalu beliau berbicara pada kami dan bersabda, sungguhnya aku diperlihatkan Lailatul Qadar, kemudian aku dilupakan darinya. Maka carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir pada tanggal ganjil. Dan sungguhnya aku melihat bahawa aku sujud di air dan tanah liat. Maka pada siapa beriktikaf bersama Rasulullah SAW, maka hendaklah dia kembali. Lalu kami kembali dan kami tidak melihat awan tipis. Lalu datanglah awan diiringi turunnya hujan, hingga mengucurkan air dari atap masjid. Ketika itu atap masjid terbuat dari pelepah kurma dan salat pun didirikan. Aku melihat Rasulullah SAW sujud di air dan lumpur, hingga aku melihat bekas-bekas tanah di dahi beliau. Dari seluk tanah tu melekat di dahi kerana hujan. Jadi bukan najis lah tanah ni. Dalam riwayat Muslim disebutkan Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 malam pertengahan di bulan Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar sebelum jelas bilakah waktu yang sebenarnya Lailatul Qadar. Tak kala 10 malam berlalu, beliau merintahkan untuk meneruskan iktikaf lagi lah. Lalu iktikaf dihentikan. Ketika telah jelas bahawa Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir, maka beliau merintahkan meneruskan dan iktikaf dikembalikan lagi. Kemudian beliau keluar ke hadapan orang-orang. Hadis sahih. Jadi hadis ni hadis atraf hanya sama. Ni hadis riwayat Bukhari dah. Jadi hadis ni yang sama boleh rujuk pada hadis Muslim 1107, Abu Daud 1382, An-Nasa'i jilid 3 muka 79 hingga 80, Ibnu Majah 1356, Malik dalam Muwatta 1 319, Ahmad jilid 3 7 9 dan 24 dan lain-lainnya. Para ulama berkata hikmah dirasakannya Lailatul Qadar adalah agar adanya kesungguhan dalam mencarinya. Berbeza apabila malam tersebut ditentukan pada satu malam, pastilah ibadah hanya dilakukan pada malam itu saja. Dan tidak disyaratkan pada malam tersebut melihat sesuatu atau mendengarkannya sebagaimana dikatakan oleh At-Tabari, mesti kenapa mesti gini-gini nak. Lihat Fathul Bari jilid 4 muka 13. Aja pentingnya beribadah berterus Jangan nak tunggu pokok sujud dah pelik-pelik dah. Benda tu tidak ada kaitan dah. Tidak mestilah. Tidak mesti ada tanda tertentu dah. Hadis ke-406, Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 2017 meriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah SAW qala taharraw lailatul qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar pada tanggal ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hadis sahih di riwayat Bukhari. Atraf tempat lain, hadis Muslim 1109, At-Tirmizi 792, Ahmad jilid 6 muka 56 dan 24, Tabarani jilid 4 muka 37. Okay, kerahsiaan Lailatul Qadar, rahsia. Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 49 meriwayatkan an Anas bin Malik قال أخبرني عبادة بن صامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في 7 و9 و5. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Ubadah bin As-Samit mengkhabariku dan beritahu pada aku, Rasulullah SAW keluar memberitahu Lailatul Qadar. Kemudian ada dua orang dari kaum muslimin saling bertengkar. Maka beliau bersabda, sungguhnya aku keluar untuk memberitahukan pada kamu bilakah malam Lailatul Qadar tersebut dah. Tetapi di tengah jalan aku bertemu dengan fulan dan fulan yang sedang bertengkar balah dah. Sehingga aku terlupakan bilakah malam tersebut. Semoga hal itu lebih baik bagi kalian. Oleh kerana itu carilah pada sisa malam ke-7, malam ke-23 maksudnya dah. 9 malam ke-21 dan ke-5 malam ke-25 dah cari malam 1, 25, 23 dan 25 lah untuk cari Lailatul Qadar. Dalam riwayat lain dari hadis Ibn Abbas 2021 Al-Bukhari, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, pada malam 9 yang tersisa, pada malam 7 yang tersisa dan pada malam 5 yang tersisa. Hadis sahih. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata dalam Fathul Bari jilid 4 muka 316 mengenai sabda, sehingga aku terlupakan bilakah malam tersebut. Hal ini menunjukkan bahawa Allah telah mentakdirkan Nabi-Nya bahawa beliau tidak boleh memberitahukannya bilakah waktu tepat. Semua kebaikan yang ada telah Allah SWT takdirkan. Maka disunahkan mengikuti beliau dalam hal ini. Sedangkan sabdanya semoga hal itu lebih baik,
Yang ini kerahsiaan Lailatul Qadar mendorong untuk beribadah sepanjang bulan Ramadan atau pada 10 malam terakhir, berbeza apabila penentuannya telah diketahui dengan jelas. Jadi orang pakat usaha lah beribadah. Jadi hak terkena Lailatul Qadar pun besar juga pahala dia. Okey, yang seterusnya bab keutamaan bersungguh-sungguh 10 malam terakhir dan beriktikaf pada bulan Ramadan. Hadis kepada terdapat Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 2024 meriwayatkan An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarahu wa ahya lalatu wa ayqaza ahlihi wa fi riwayat al-Baihaqi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalat al-'ashru al-awakhir min Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, ketika memasuki 10 malam terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan sarungnya. Shadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya, ikat kemah lah sarung dia dah. Al-Khattabi berkata dalam Ma'ani Musnad, mengencangkan sarung boleh ditakwil ke atas dua hal. Pertama, meninggalkan isteri-isteri beliau dan meninggalkan bersetubuh dengan mereka. Yang kedua, bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam beramal. Arti al-mi'zar adalah sarung. Maksud menghidupkan malam beliau adalah menghidupkannya dengan keketaatan. Maksud membangun keluarga beliau adalah untuk solat. Ketika masuki 10 malam terakhir, Nabi SAW mengencang ketat sarung dia tu. Menghidupkan malam dan membangunkan keluarganya. Jadi bukan Nabi seorang lah beribadah malam, ambil geruk keluarga dia dah. Dalam riwayat Al-Baihaqi ketika memasuki 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, hadis sahih. Jadi Nabi geruk 10 malam terakhir, bukan setiap malam juga dah. Atraf. Ini hadis riwayat Bukhari. Atraf ya tempat lain ada pada Muslim 1104. Abu Daud 1376, An-Nasa'i jilid 3 muka surat 213, Ibn Majah 1708, Ahmad jilid 6 muka surat 41 dan Baihaqi jilid 4 muka surat 313. Okey, seterusnya hadis ke-409. Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 2025 meriwayatkan an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir من رمضان وفي رواية مسلم زاد قال نافع وقد أراني عبد الله رضي الله عنه المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW beriktikaf 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Dan dalam riwayat Muslim tambahkan Nafi berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu telah memberitahukan tempat Rasulullah SAW beriktikaf di masjid tersebut Masjid Nabi beriktikaf mana dah. Dia wajak kepada tabi'in lah. Hadisnya sahih. Hadis ni hadis riwayat Bukhari memang sahih lah. Dan terdapat pada juga tatraf dia hadis yang sama pada hadis Muslim 1171, Abu Daud 2465, Ibn Majah 1703 dan Ahmad jilid 2 muka 133. Bab seterusnya keutamaan zakat fitrah dan keutamaan menunaikannya sebelum solat Aidil Fitri. Ada pahala besar bayar zakat fitrah dan bayar sebelum solat Aidil Fitri lah. Hadis ke-437 Abu Daud rahimahullah dalam Sunan Abu Daud nombor 1009 meriwayatkan Ani bin Abbas qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi min al-laghwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin min addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulatun wa ma addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun min as-sadaqat. Ibn Abbas dia berkata Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan perbuatan keji dan sebagai makanan untuk orang miskin. Jadi membersihkan jiwa orang yang berpuasa Ramadan dari perkataan hampa dan rafas. Rafas berarti perkataan yang sia-sia lah. Jadi sebagai makanan bagi orang miskin iaitu makanan yang dapat dimakan. Hadis ini sebagai dalil bahawa zakat fitrah disalurkan pada orang-orang miskin, bukan mustahik zakat selain mereka. Jadi orang miskin saja zakat terah ni bukan untuk zakat fisabilillah lah ke apa dah. Jadi untuk semata-mata orang miskin Lihat komentar atas Darul Qutni ni. Okey, lepas tu dia kata Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan keji. Jadi hapuslah dosa, bersih semua dah puasa dia dah. Dengan sebab dia bayar zakat fitrah dan sebagai makanan untuk orang miskin. Pada siapa menunaikannya sebelum salat Aidil Fitri, maka terhitung sebagai zakat yang terima. Dan pada siapa menunaikannya setelah solat, maka terhitung sebagai sedekah seperti sedekah lainnya saja. Hadis hasan. Rujuk ni atraf hadis yang sama, hadis riwayat Ibn Majah 1807.
Ad-Daraqutni jilid 2 138, Al-Hakim jilid 1 muka 409 dan Bahaqi jilid 4 muka 103. Ad-Daraqutni mengomentari para perawinya setelah hadis, tidak ada di antara para perawi yang ditajrih, dianggap cacat. Al-Hakim berkata hadis ini sahih berdasarkan syarat Al-Bukhari dan disepakati oleh Az-Zahabi. Polis berkata Abu Yazid Al-Khalani dan Sayyar bin Abdul Rahman As-Sadafi keduanya tidak diambil riwayatnya oleh Bukhari. Akan tetapi sanadnya hasan. Zakat fitrah hukumnya wajib berdasarkan ucapan Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah. Seterusnya keutamaan hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha. Hadis ke-431 Abu Daud rahimahullah nombor 1134 meriwayatkan. An Anas qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa lahum yawmani yal'abuna fihima فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. Dari Anas dia berkata Rasulullah SAW datang ke Madinah dan mereka memiliki 2 hari di mana mereka bermain-main ketika itu. Beliau bersabda, apa 2 hari ini? Mereka menjawab, kami bermain-main padanya di masa jahiliyah. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah telah menggantikan keduanya dengan yang lebih baik dari keduanya, iaitu hari Raya Aidil Adha dan hari Raya Aidil Fitri. Nak raya maulid lah. Nak ganti raya berhala hari lain lah. Seterusnya hadis ke-432 Al-Bukhari rahimahullah dan Sahih Bukhari nombor 2025 meriwayatkan. An Abdullah bin Umar qala kana Rasulullah SAW ya'takifu al-ashra al-awakhirah min Ramadan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Dalam riwayat Muslim ditambahkan Nafi' berkata Abdullah radhiyallahu anhu telah memberitahuku tempat Rasulullah SAW beriktikaf di masjid. Itu tunjuk tepat dah. Abdullah bin Umar ni tunjuk tepat Rasulullah iktikaf di masjid. Hadis riwayat Muslim atrahnya hadis riwayat Muslim 1171, Abu Daud 2465, Ibnu Majah 1773 dan Ahmad jilid 2 muka 133. Ada sekat itulah dah. Kitab zakat kita baca apa ni. Wallahu alam. Subhanakallahumma hamdika subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.